Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya mulakan dengan satu pepatah politik Malaysia. Kabar angin di Malaysia, terutama berkait politik, selalunya jadi kabar yang benar. Kabar benar yang selalu dinyatakan, selalunya jadi kabar yang tak benar. Betul, sudah banyak kali berita palsu, berita tak benar, berita kabar angin, betul-betul jadi kebenaran. Lihat sajalah dulu, ketika Azmin Ali dikatakan akan meninggalkan PKR, saya sendiri pun tak percaya, ramai orang tak percaya, bahkan ada penafian dibuat, bahkan itu dikata konon hanya kabar angin, langkah Sheraton kononnya macam-macam lah. Tapi akhirnya kabar angin jadi kabar yang benar-benar berlaku. Memang bikin sakit hati. Siapa yang tak sakit hati dengan perbuatan durjana ahli-ahli politik yang jahat, khianat. Dulu dia buat begini, dia kata tidak, tapi akhirnya betul-betul lah dia buat pula. Itulah kabar angin di Malaysia, terutama politik, betul-betul jadi. Tapi kali ini bukan tentang itu. Kali ini satu kabar angin menyatakan bahwa Ketua Bersatu Pahang mahu sertai PAS. Apa sudah jadi dengan Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin ini? Kalau benar ini berlaku, memang Bersatu sudah tidak punya harapan lagi lah. Sudahlah, sudah dimalukan oleh PAS, sudahlah diperketak-ketikkan oleh PAS, sudahlah Muhyiddin pun tidak lagi diterima sebagai Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Ini pula ada berita lagi yang tak elok. Berita itu menyiarkan kononnya Ketua Bersatu Pahang akan menyertai PAS. Tapi malangnya Ketua Bersatu Pahang, yaitu Abdul Khalib Abdullah, telah pun menafikan kabar angin itu. Itu saya kata tadi. Di Malaysia ini kabar angin boleh jadi kabar benar. Walaupun sudah dinafikan, tapi kita harap-haraplah perkara ini tidak berlaku lah kan. Kesian juga kepada Parti Bersatu kalau betul-betul Ketua Bersatu Pahang ini menyertai PAS dan meninggalkan Bersatu. Ini memang satu pukulan padu maut kepada Bersatu. Dan ada orang kata mungkin inilah balasan kepada Parti Bersatu yang telah mengkhianati Pakatan Harapan. Akhirnya kemanapun mereka tidak boleh pergi. Azmin Ali pun sudah tidak tahu nak buat apa-apa lagi. Sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dan penyakit pula berakar di dalam tubuh badan kita, lalu bersarang dan bertumbuh subur dalam tubuh badan kita apabila imun badan kita lemah dan bodoh. Tapi apabila kita ambil Transfer Factor for Life, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak seperti dokter dan askar dalam tubuh badan kita, membersihkan, menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ini adalah anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan anda. Saudara, Abdul Khalib yang juga ahli parlimen Rompin berkata dakwaan itu sengaja ditimbulkan untuk mencetuskan persepsi tidak baik dan mahu merosakkan hubungan rapat antara Bersatu dan PAS Pahang. Menurutnya, kabar angin itu berpunca daripada ucapannya yang telah disalah petik, yang kemudiannya disensasikan. Dari situ mereka membuat andaian saya nak tinggalkan Bersatu dan masuk PAS. Sedangkan nada saya gunakan hanyalah berseluruh, katanya. Tidak ada isu saya nak tinggalkan parti. Bersatu Pahang berada dalam keadaan aman dan damai, katanya lagi. Mengulas berkaitan hantaran dibuat akaun Facebook Pahangku Media yang merujuk kepada petikan ucapan Abdul Khalib ketika program ceramah sambutan ulang tahun
40 tahun PAS Rompin pada Jumat lalu. Dalam antara itu, Abdul Khalid didakwa sedang mencari jalan selamat selepas bersatu Pahang semakin lemah dan berdepan masalah kewangan, ketiadaan jentera dan sokongan akar umbi. Halaman itu turut menyiarkan petikan ucapan Abdul Khalid yang antaranya berkata, biasalah mesyuarat bersatu kadang-kadang begini, mesyuarat PAS pula macam ini. Tetapi tiada masalah Datuk, berpaling ke arah naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah. Saya kalau susah sangat, saya masuk PAS, kata ucapan itu. Mengulas lanjut, Abdul Khalid berkata, PAS dan Bersatu kini sibuk mengatur strategi untuk menang di negeri itu pada PRU akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bila PAS bercium mulut dengan Ramasamy. Tajuk ulasan kali ini memang luar biasa, hebat, panas, dan akan membuatkan Anda tak duduk keruan. Macam mana pula PAS boleh bercium mulut dengan Ramasamy? Menjijikkan, bukan? Memang, perbuatan itu menjijikkan dan mungkin sesuatu yang tidak elok. PAS yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam, kini sudah bercium mulut dengan P. Ramasamy, bekas pemimpin DAP yang kini mengetuai parti baru berteraskan isu kaum India, Urimai. Ketua Pemuda Amanah Kelantan, Zul Hazmi Hasan beliau berkata, sikap PAS itu bukti parti pembangkang berkenan sebenarnya hanya mahukan kuasa. Dulu ketika Ramasamy di dalam DAP, nyala mereka bergaduh bukan calang-calang. Sampai entahlah, susah nak sebut lagi macam mana hebatnya mereka bergaduh. Tapi kini apa yang jadi? Menurut beliau, bercium mulut pula. Kata beliau lagi, kata Ketua Pemuda Amanah Kelantan ini, bukan hanya kerana DAP, tetapi PAS sebenarnya mahu kuasa. Dia berpeluk dan bercium mulut dengan Ramasamy, ujarnya lagi. Zul Hazmi kemudian secara berseluruh bertanyakan, naib pengerusi kebangsaan DAP Sarizan Johan sama ada parti itu cemburu dengan perubahan sikap PAS sekarang. Tidak cemburu, cuma dulu dikatakan Ramasamy begitu anti-Islam. Sekarang ini pula macam kawan, semakin lama semakin rapat. Tapi itulah, PAS ni dalil mereka berubah-ubah, kata Sarizan yang juga ahli Parlimen Bangi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan kita itulah yang menjadi penghapus kepada semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, imun badan kita akan menyucikan, membersihkan kotoran yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan Anda itu. Cepat dapatkannya, jangan bertangguh-tangguh. Saudara-saudara sekalian, Julai lalu, PAS diketuai timbalan presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, mengadakan pertemuan bersama Ramasamy di Parlimen. Tuan Ibrahim dilapor berkata, dia menegaskan bahawa PAS akan sentiasa mempertahankan setiap perkara yang dijamin oleh Islam dan perlembagaan semasa pertemuan bersama bekas timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang itu. Hubungan baik PAS dengan Ramasamy itu mengundang kritikan orang ramai. Memandangkan PAS sebelum ini kerap melempar kecaman bahawa
Bekas pemimpin DAP berkenan sebagai anti-Islam. Itulah kan. Dulu dia kata anti-Islam, sekarang dia pula bersahabat baik. Macam mana lah orang mau percaya begini kan? Macam mana lah nak percaya pemimpin, apalagi parti politik yang begini? Lebih bagus lagi ikut percaya pada lalang. Kalau lalang ditiup angin, dia bengkok sebelah. Yang ini tak ditiup angin kah, dia tetap bengkok ikut suka hati dia. Itulah yang dikatakan oleh Sarezan Johan. Dia kata, pas nih dalil mereka berubah-ubah. Sekarang ini macam kawan semakin rapatlah pula. Tidak cemburu, cuma dulu dikatakan Ramasamy begitu anti-Islam, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Anwar Ibrahim dedah satu lagi perkara yang pastinya membuatkan para pencuri yang ada di Malaysia kecut perut, tidak boleh berak, sembelit atau cirit-birit terus, atau terus pening kepala kah, atau terus entahlah. Harap-harap tidak ana stroke lah. Kan Anwar Ibrahim ni kalau dia menyatakan sesuatu tentang rasuah curi duit, pasti dia tidak berlindung-lindung, bertapis-tapis. Dan inilah yang perlu kita sokong. Anwar Ibrahim kata, saya bukan penyiasat, saya bukan hakim. Kalau Perdana Menteri jadi penyiasat, jadi penghakim, jadi warden penjara, itu bukan Perdana Menteri, itu diktator. Kita mesti ikut peraturan, kata Anwar Ibrahim. Nah, lihat. Anwar Ibrahim seringkali dikatakan kononnya zalim, kejam, dan sebagainya. Tapi, kalau dibandingkan dengan Perdana Menteri yang lain, Anwar Ibrahim jauh beza daripada yang lain. Anda tulislah sendiri, apa beza Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir, apa beza Tun Mahathir dengan Najib, apa beza Anwar Ibrahim dengan Muhyiddin Yassin. Kamu tulislah sendiri. Kan, walaupun sejalah yang tulis dia pasti akan kata dia benci Anwar. Tapi sebenarnya Anwar Ibrahim bekerja keras untuk negara ini. Yang kita heran, orang yang tidak bekerja keras dia orang sokong. Orang yang bekerja keras, yang tak ambil gaji, yang tak ambil cuti, itu pula yang kau benci. Aku bukanlah taksub sangat dengan Anwar, tidak, tapi aku kagum dengan cara dia kerja. Tengok sajalah, macam tak pernah cuti, macam tak pernah penat, macam dia ini turbo. Turbonya pula bukan di hujung, dari awal sampai akhir turbonya. Anwar Ibrahim memang hebat, seorang pemimpin yang perlu diteladani oleh rakyat. Tapi biasalah, rakyat ini kadang-kadang mana yang buruk dia suka, mana yang malas dia suka, sebab dia malas untuk mau kejar kerja bersama. Ya, adalah, bukan semua, tapi ada sebilangan. Percaya atau tidak, betul. Mereka takut bekerja dengan orang yang kerja keras, sebab ada sebilangan ini orangnya memang pemalas. Anwar Ibrahim rajin. Jadi, kalau ada pemimpin yang rajin, dia terpaksa ikut rajin. Manakala bagi mereka yang suka mencuri duit rakyat, mereka juga benci Anwar, sebab mereka tak boleh lagi curi, mereka tak boleh lagi pengaruhi Anwar, mereka tak boleh ambil kesempatan terhadap Anwar. Sebab Anwar ni Perdana Menteri yang betul-betul tidak mahu tunduk kepada kejahatan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penjahat, pencuri. Tapi sebelum itu, seizinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi seimbang, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini adalah jawaban yang Tuhan kirim untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian,
Kata Anwar Ibrahim, meskipun mengakui dirinya bukan anak kelahiran Sabah, Anwar berjanji negeri ini tidak akan diabaikan. Saya anak Pulau Pinang, bukan anak Sabah. Tapi saya bayangkan apa yang patut diperuntukkan untuk Sabah. Dalam sejarah Malaysia, inilah komitmen saya, katanya. Dia turut mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak cuba menggunakan isu perkauman atau agama untuk menutup perbuatan rasuah. Jangan main api kaum, jangan main api agama. Kalau ikut jalan itu, negara ini akan musnah. Saya pergi ke gereja, ke kotokong, ke masjid, bukan karena politik, tapi karena hormat. Kita mesti bersatu sebagai rakyat Malaysia, bukan berpecah karena agama atau bangsa, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.